Salam sejahtera semua. Kelas kita yang kelima hari ini adalah berkaitan dengan kerjasama ekonomi dalam kalangan anggota ASEAN, ya, bahagian yang kedua. Seterusnya kita lihat langkah yang keempat, kerjasama ekonomi yang wujud dalam kalangan anggota negara ASEAN, ya. Okey, langkah keempat ini ialah pembentukan Komuniti Ekonomi ASEAN menjelang tahun 2015. Oleh kerana ASEAN ini mempunyai satu identiti yang sama dan hala tuju strategik yang serupa, iaitu untuk kepentingan dan pembangunan bersama, negara-negara tersebut bercadang untuk menubuhkan komuniti ini. Baik, pelajar sedar kan, komuniti maksudnya penduduk-penduduk di satu kawasan. Okey, jadi di sini 10 buah negara ini menganggap diri mereka sebagai satu komuniti yang mempunyai hala tuju yang sama. Jadi dalam usaha meningkatkan lagi, mengeratkan lagi kerjasama ekonomi, AEC ini ditubuhkan. Objektif AEC ini, iaitu Komuniti Ekonomi ASEAN ini, adalah 4, iaitu untuk mewujudkan pasaran dan asas pengeluaran tunggal. Okey. Yang kedua, untuk mewujudkan wilayah ekonomi yang berdaya saing, ya, dengan negara-negara luar. Kemudian wilayah pembangunan ekonomi yang sekata di antara 10 buah negara itu. Dan yang keempat ialah wilayah ekonomi yang bersepadu dengan ekonomi global. Okey, bukan sahaja peningkatan ekonomi di peringkat serantau, tetapi mempunyai kebolehan untuk bersaing dengan ekonomi peringkat antarabangsa. Baik, seperti yang saya kata tadi, objektif utama, ya, AEC adalah mewujudkan asas pengeluaran dan pasaran tunggal. Okey, dalam objektif itu, dalam tindakan, ya, mewujudkan satu asas pengeluaran dan pasaran tunggal ini, perlu ada 5 ciri yang penting, iaitu aliran barangan yang bebas. Maksudnya ekspor import tu mesti berlaku secara bebas tanpa sebarang sekatan. Begitu juga dengan perkhidmatan yang bebas, pelaburan yang bebas, aliran modal yang bebas dan aliran pekerja mahir yang bebas. Yang ini penting untuk mewujudkan asas pengeluaran dan pasaran tunggal. Okay. Baiklah, langkah kelima dalam menjalinkan hubungan kerjasama antara negara-negara ASEAN ialah penubuhan kawasan segitiga pertumbuhan ASEAN. Okay. So dalam kawasan segitiga ini ada dua, satu di selatan dan satu di utara. Di selatan terdiri daripada negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Okey, dan dia dikenali sebagai IMSGG. I itu Indonesia, M itu Malaysia dan S itu Singapura, dan GT ialah Golden Triangle. Yang di utara pula terdiri daripada negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Okey, jadi dikenali sebagai IMT, ya. T itu untuk Thailand, Golden Triangle. Baik, apakah yang hendak dicapai melalui penubuhan segitiga pertumbuhan ASEAN ini? Sebenarnya ia merupakan satu memorandum persefahaman, ya, untuk memajukan dan membangunkan kawasan serantau. Konsep ini memberi tumpuan kepada bidang pelancongan, perdagangan dan kemudahan infrastruktur, iaitu pembangunan bersama dalam kawasan yang disebutkan tadi itu. Bahagian utara yang melibatkan Thailand dan bahagian selatan melibatkan Singapura. Okey. Baik, setelah kita melihat 5 langkah kerjasama ekonomi yang terjalin dalam negara-negara anggota ASEAN, maksudnya antara mereka 10 buah negara itu,
Seterusnya kita akan lihat kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan negara lain. Okey, maksudnya identiti ASEAN tu dengan negara lain. Jadi yang ini kita lihat melalui 4 pertubuhan ataupun 4 kerjasama yang wujud. Yang pertama sekali ialah kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang kita panggil APEC. Yang kedua ialah Sidang Kemuncak Asia Timur iaitu EAS. Yang ketiga ASEAN Campur 3 dan yang keempat ialah Mesyuarat Asia Eropah ataupun ASEM. Jadi ini adalah kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara luar yang lain. Dan sekarang kita akan lihat satu persatu bagaimana kerjasama itu berlaku dalam setiap pertubuhan ini. Seterusnya, kita akan lihat apakah objektif kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan negara-negara lain. Jadi ada 4 objektif, iaitu kerjasama itu bertujuan sebagai satu forum untuk perundingan ekonomi dan perdagangan dan merapatkan kerjasama dan jaminan pasaran dan juga sistem perdagangan ekonomi yang bebas dan terbuka. Dan akhir sekali, objektif kerjasama ekonomi ialah untuk mengukuhkan suara negara Asia Timur dalam forum antarabangsa. Jadi ini adalah 4 objektif mengapa ASEAN 10 buah negara itu mengambil keputusan untuk menjalinkan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Baiklah, seterusnya kita lihat satu persatu kerjasama ASEAN dengan negara-negara luar ya. Yang pertama sekali ialah kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang dikenali sebagai APEC. Negara-negara anggota APEC ni ialah 10 buah negara ASEAN, negara-negara timur iaitu Jepun, Korea Selatan, China, Hong Kong dan juga negara-negara di lautan Pasifik. Objektif APEC ni ialah untuk mewujudkan kerjasama ekonomi yang bersifat serantau, menggalakkan perdagangan bebas antara negara-negara anggota, seterusnya mewujudkan sistem perdagangan pelbagai hala yang dikenali sebagai multilateral dan juga untuk mengurangkan halangan atau sekatan perdagangan. Baik, di sini konsep yang baru yang pelajar temui ialah multilateral, iaitu hubungan perdagangan pelbagai hala. Kalau dikata bilateral, dan itu ialah hubungan di antara 2 buah negara. Seterusnya, kerjasama ASEAN dengan negara luar. Yang kedua ialah Sidang Kemuncak Asia Timur yang dikenali sebagai EAS. Okay? Baik, keanggotaannya pula melibatkan pemimpin 10 buah negara anggota ASEAN, China, Jepun, Korea Selatan, India, Australia dan New Zealand. EAS ni merupakan satu forum untuk membincangkan isu-isu ekonomi, politik untuk kemakmuran bersama di Asia Timur. Jadi banyak perkara yang dibincangkan di EAS ni ya, sebab dia satu persidangan ya. Perkara-perkara yang dibincang bersama ialah tentang masalah senjata nuklear di Semenanjung Korea, keganasan antarabangsa, kegiatan LANUN, masalah kemiskinan dan kemunduran serta ancaman wabak kesihatan ya. So ini adalah perkara-perkara yang dibincang untuk mencari penyelesaian bersama di rantau Asia Timur. Baik, yang ketiga kerjasama ialah ASEAN Campur 3. Jadi ASEAN itu ialah 10 buah negara anggota ASEAN dan 3 ni ialah China, Jepun dan Korea Selatan. Jadi ini satu lagi forum untuk mewujudkan kerjasama ASEAN dengan negara-negara luar. Dan matlamatnya ialah kerjasama dalam bidang ekonomi, kewangan, politik dan keselamatan. Jadi saya nak pelajar
memberi tumpuan kepada apa perkara-perkara yang diberi perhatian dalam kerjasama ASEAN Campur 3 ini. Satu persatu pelajar perlu buat catatan. Dan yang keempat ialah Mesyuarat Asia Eropah yang dikenali sebagai ASEM. Okey, ASEM ini ialah di antara dua benua, iaitu perjumpaan ketua negara benua Asia dan benua Eropah. Jadi kalau benua Asia pula ialah ASEAN, iaitu 10 buah negara ASEAN, China, Jepun, Korea Selatan, India, Pakistan dan Mongolia, ya. Dan benua Eropah pula diwakili oleh anggota Kesatuan Eropah yang dikenali sebagai EU. Okey. Dan negara-negara lain yang terlibat ialah Russia, Australia dan New Zealand. Jadi tujuan ASEM ini ialah untuk samalah perbincangan tentang kerjasama ekonomi, okey, dan sosial untuk kepentingan bersama. Dan di sini dengan lebih detail kita bincang tentang tujuan ASEM itu mempererat hubungan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua benua, menggalakkan perdagangan dan pelaburan, bertukar-tukar pandangan tentang isu-isu politik serantau dan global, serta mengadakan dialog peradaban dan kebudayaan. Jadi semua aspek ini adalah tujuan pembentukan kerjasama ASEM. Jadi apa yang kita belajar dalam pelajaran hari ini ialah tentang kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara lain, iaitu sambungan langkah yang keempat AEC, langkah yang kelima iaitu pembentukan segitiga pertumbuhan ASEAN. Seterusnya bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dengan negara-negara lain iaitu APEC, EAS, ASEAN Campur 3 dan ASEM. Sehingga kita berjumpa dalam kelas yang akan datang, buatlah soalan-soalan susulan yang dihantar oleh cikgu dan salam sejahtera.